kita udah ada niat, mungkin ada di kalangan kita udah nabung. Yang penting satu juga daripada azam tadi, ilmu penting. Mau ilmu sih ada, amal ibadah kita dapat sama-sama hadir untuk satu perkongsian berkenaan dengan umrah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan suatu perkara yang tidak kamu kerjakan? Betul tadi. Banyak orang berduit tapi tiada kesempatan ataupun tiada niat tauhid. Jangan kita jadi ideal. Karena umrah dan haji itu merupakan satu perkara yang satu momentum bagi kita untuk kita kerjakan, karena yang melibatkan kudrat dan ilmu kita yang kita nak praktikkan di tanah haram. Seperti mana dalam hadis dari Nabi SAW, Astagfirul hadis kitabullah wa khairul hadis wa khairul huda huda Muhammad. Kata-kata yang paling benar ialah kitab Allah, petunjuk yang baik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena kita kerja haji untuk ikut apa yang diboleh oleh Nabi SAW. Perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Jangan bilang kita pergi situ macam-macam perkara, si perlu di bola kita. Ayah boleh merosakkan amal ibadah kita di situ. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah ada wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Kita nak pergi itu kerana kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ada asal kita nak pergi situ. Asal lama-lama tu kita nak dalam TV je, nak dalam TV, nak dalam sejadah kita ada nama Kaabah. Tapi kita tu kita nak pergi bukan naga Kaabah saja, tapi yang utama adalah untuk mengerjakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tempoh waktu antara satu umrah dengan umrah yang seterusnya merupakan penghapus dosa. Itu adalah kelebihan. Tempoh waktu antara satu umrah dengan umrah yang seterusnya merupakan penghapus dosa, dan haji yang mabrur akan menatijahkan balasan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi umrah dengan umrah menghapus dosa kita. Sebab kita tadi karena di situ tempat makbul doa yang banyak. Tempat ada waktu berdoanya, tentu doa makbul sebab ada waktu diberi Allah. Kedua, ada tempat yang makbul. Ini ada dua, waktu, masa dan tempat. Tempat yang makbul doa di tanah haram lah. Di dalam Masjid Haramnya ada namanya Hijr Ismail, ada namanya Makam Ibrahim. Okey, apakah persediaan sebelum umrah? Apa persediaan kita sebelum kita nak pergi umrah? Pertama sekali kita Yazid tadi, pertama azam, niat. Niat yang orang tulus di dalam hati. Aku nak pergi umrah, aku nak pergi haji. Ya Allah, hati kita sudah mau tadi mana tadi, nak kuat azam, cita-cita kita. Cita-cita aja, kalau kita ada ilmu, mesti juga mesti ada ilmu. Yang kedua, mesti ada ilmu. Sebab apa? Agama itu didirikan atas dasar ilmu, atas dasar
satu paduan. Antara paduan pertama sekali Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga rohani dan jasmani. Rohani itu kita itu lah startnya itu lah. Kita ada apa namanya, ada buku baca buku. Mesti tak baca buku. Tanya ada orang pernah pergi deh. Kadang orang pernah pergi itu, yang pergi sekali, punya ditanya-tanya kita, yang pergi hilang juga. Jadi yang mau kena apa namanya, murajaah dalam bahasa Arab ataupun ulang kaji. Nya si jadi kelakar-kelakar aja, nya mesti ditindaklanjuti, follow up kita. Yang betul tak? Ada umrah, ada khusus umrah ni. Mungkin ada orang khusus umrah agak baru lagi. Ni tahu khusus umrah untuk si lengkap, mungkin umrah lagi yang sikit lengkap lagi. Hanya melengkap, saling melengkapkan. Budaya mesti ada jasmani kita kuat. Jasmani kita kena kuat. Kena sinun nak nama ada tawaf, dah sa'i itu yang perlu fizikal. Perlu fizikal. Bukan setakat duit aja ada. Fizikal juga penting. Fizikal juga penting. Jadi dalam komponen kita nak mengerjakan umrah atau haji ya, pertama sekali niat, yang kedua memang dari segi perbelanjaan, yang ketiganya adalah dari segi rohani dan jasmani kita. Nak tidur tak rindu rasa nak tidur. Ada sebiar? Apa? Ada abang tahu satu bom tadi ya. Asalnya tadi. InsyaAllah kita doa semoga yang tadi mungkin ada halangan di sini, Allah buka jalan keluar kepada jalan seperti mana ya Saudara Yazid kata tadi, nya azam ada tapi duit tiada. Dan nama Allah tu peraturan Allah tu kita sangka-sangka nak minhaj sudah yang taksib sangka. Yang penting nama itu lillahi ta'ala, bukan menunjukkan orang si aku dah pergi umrah deh, si kan ya. Aku dah nemu Kaabah deh, aku dah betul si kan ya. Keutamaan kita adalah nak pergi umrah lillahi ta'ala, nak mendapatkan umrah yang makbul. Umrah yang mabrur, makbul atau mabrur. Kalau haji mabrur, sama ada dua makbul, diterima. Yang keempat, yang kita hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita hendak sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar kata Yazid ini. Apa namanya? Ada orang si berduit yang kuat hatinya pergi belajar, khusus. Tiba-tiba ada orang yang ada. Allah menggerakkan hati orang tu najah. Ada kes macam ni. Salah seorang yang di antara adalah bini kami lah. Dia dah pergi, tapi doa kami yang ada sikit doa mak doa mak buat doa mak tu kata mak kami kata mudah-mudahan anak menantu aku dapat pergi ke Mekah ketikanya haji ketikanya. Benar katanya. Si tahulah salah seorang daripada anak menantu dan anak diberi Allah rezeki nak pergi haji. Kita sih tahu rezeki kita atau siapa. Kadang-kadang kita dapat rezeki, orang lain pun dapat rezeki daripada Allah beri kepada kita. Pertama, yang keempat tadi taubat. Sebab di sini lain Allah beri kepada setiap orang sesama. Sesama. Kita sentiasa ya ilah. Dan taubat tu kita pula individu taubat, salat tahajud malam,
dekat solat kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi setiap hari dia bertaubat kepada Allah Subhanahu walaupun dia maksud. Allah sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari. Si kurang daripada 100 hari. Okey. Yang kelima, jaga solat. Ayat. Tip pertama tadi niat, yang kedua ada ilmu, yang ketiga persiapan rohani dan jasmani. Kita nak pergi ke Mekah, ada orang berhajat bulan 10 tu atau musim panas tu, musim panas kena persiapan. Jangan lupa kalau bini kami mari kena badan perempuan, jangan lupa ada pak beg sikut kecil lah, beg sikut kecil. Jangan pak beg akan ketuk. Pak beg sikut kecil je. Beg sikut kecil, dalamnya ada botol air ketuk. Budaya ada spray pakai wuduk pula. Kena nak pergi ke akak jadual dia jauh berbaris, kena ada spray pakai wuduk, pakai muka kita. Kena ada tempat khas untuk perempuan lah. Yang penting juga budaya ada pakai selipar, memakai selipar. Tempat panas musim panas tu. Kalau pergi musim bulan 9, 10 tu panas. Kalau yang ustaz bulan 11, bulan 12, bulan 1, ia musim sejuk. Bini yang pernah pergi musim sejuk, bulan Ramadan dia pergi. Bulan Ramadan dia mana? Murah rezeki orang sini. Dia nampak kat 300 riyal dah. Tapi dia lah dan amal kita sila. Yang penting kan niat di hati, jangan sekali-kali niat masih bagus. Niat yang bagus, ya Allah minta pemudahkan urusan aku di sini pula. Ada tak? Minta pemudahkan urusan aku di sini. Jangan jadi penau gila. Jangan jadi penau gila. Ya Allah, sentiasa memohon kepada Allah semoga kita tadi dimudahkan dalam apa ada urusan. Setengah-setengah waktu bila niat tadi, ya Allah, bismillah, mendapat berilah aku sedikit uang untuk dapat tolong orang. Kini ya Allah beri. Sini saya lain sekitar tempat doa makbul lah. Jadi awal-awal kita persiapan lain orang, lain yang pun pengalaman sama. Okey. Apa umrah? Ta'rif dan persyariatan. Umrah dari segi bahasa adalah ziarah. Umrah itu adalah ziarah. Dari segi syarat, umrah itu adalah pergi ke Baitullah. Umrah itu maknanya pergi ke Baitullah, iaitu Masjid Haram dengan sekitar. Okey, Masjid Haram. Baitullahnya Masjid Haram lah, Ka'bahnya antaranya lah. Kalau kita situ kiblat kita adalah Mekah. Di luar Mekah ada, kalau dalam di tanah di depan namanya di Arab Saudi kan kiblatnya Masjidil Haram, Masjid Haram. Dan Masjid Haramnya kiblatnya adalah Ka'bah. Macam ni. Amalan sunat sebelum niat ihram. Pertama tadi umrah itu adalah ziarah. Umrah itu adalah ziarah. Dari segi syaratnya adalah pergi ke Baitullah. Apa amalan sunat sebelum niat ihram? Apa amalan sunat sebelum? Sebelum pertama memotong kuku. Kalau kita aku lupa potong kuku. Tadi niat belum ya. Awal-awal persiapan kita potong kuku dulu. Sebelum ihram, sebelum kita niat ihram. Kalau dah niat ihram tadi dah pergi situ dah, asyik boleh lah larangan lah potong-potong segala apa asyik boleh lagi.
Mengemas janggut kaki lah. Maksudnya janggut, okey sikit lah. Yang maksudnya mandi sunat ihram, mandi sunat ihram. Yang keempat, solat sunat ihram. Yang kelima adalah berwangian pada badan. Sebelumnya boleh wangi. Sebelumnya boleh tak wangi-wangi. Dekat Yasin. Belum kita masuk ke. Tu sebelum niat ihram. Pertama tadi potong kuku. Sebelum. Salah ya. Sebelum boleh. Nak potong kuku, nak nyukur boleh. Ada yang mengemas janggut, kalau lelaki ada janggut dikemas-kemas. Jangan usah asing gitu bang. Jangan tak mendapat ikan sikit, tak minyak apa, olive oil ke apa, dia berbunyi sikit. Sini bila apa nama tu takri dan mandi sunat ihram, solat sunat ihram, pewangian pada badan. Lelaki tadi nak cukur rambut, cukur dulu boleh. Takut gelap ni madah, takut tak buku Ustaz. Alah dah mandi. Ayat. Atau perkara-perkara sebelum niat ihram. Setakat tu faham tak? Boleh faham. Okay. Niat mandi sunat ihram atau niat apa niatnya? Nawaitul ghusla ihram. Ghusla tu mandi. Nawaitul ghusla ihram sunnatan lillahi ta'ala. Mesti pandai bahasa Arab, si ada hal, si wajib. Tapi niat dalam hati sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Ingat sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Bila kita nak berniat tu sebelum masuk bilik mandi. Jangan ada bilik mandi tak berbunyi dah. Bilik mandi sebelum masuk bilik mandi. Jangan berbunyi dari mandi ya. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Ini tadi lupa nombak kain ihram tadi. Menandakan kain ihram dia dapat kami tunjuk lelaki lah, perempuan saya dah lah macam biasa. Pakaian ihram yang sempurna. Pakaian ihram sempurna, perempuan nak pakai hitam boleh, nak pakai putih pun boleh. Perempuan tapi yang pakai putih lagi baguslah. Pakai putih lagi bagus. Macam kita pakai kena itu yalah. Abang bunga-bunga jangan pakai baju batik dimensi. Promot baju batik asyik boleh. Jangan ingat promot baju-baju tu hanya orang bola, salah. Kedongnya tadi ada butir gambar. Jangan sekali-kali membak produk dalam waktu kita pergi bola ibadah. Tu banyak kesalahan di kedua orang. Jangan kedua depan Kaabah tengok baju. Jangan seboleh. Sebabnya lah dalam masjid tu boleh kita nak berjual apa. Mau di luar pun sila nak berjual. Tempat-tempat kita nak beribadah. Beribadah nanti kata mau apa dan tak seboleh. Bukan kait nak kita berjual beli dalam tu. Sila live katanya. Dalam live si. Okey, sekarang tu ada beg, jangan lupa apa? Beg, jangan lupa. Paling penting pertama sekali ibadah kita antaranya ialah kalau ada perempuan macamnya keputihan apa bak lah, pentilena ke pet ke bak. Untuk perempuan dan lelaki sibuk lah.
Saya danau tengah. Orang lagi dia boleh orang tengah. Nampak? Okey? Sebab hanya akan berakibat. Perempuan tu ada yang sikit laki, mungkin ada antara laki yang kemudiannya silawas, ada juga salsilatul baul namanya. Boleh yang boleh pakai pampers, boleh. Ada setengah orang boleh pakai pampers. Ayat dikecualikan lah. Takut tulaknya berakibat kepada kain ihramnya juga. Kain yang dipakainya takut kena najis kemihnya. Yang ketiga, rukun umrah. Pertama sekali tawaf rukun umrah. Kita belajar rukun umrah pertama kali niat di miqat. Niat di miqat. Niat miqat tu ada miqat-miqat tertentu yang akan dipadah oleh mutawif pula. Ada Yalamlam, ada Qarnul Manazil, ada Bir Ali. Siaplah ada miqat-miqat. Siapa yang datang daripada Riyadh, Qarnul Manazil. Siapa yang datang daripada Madinah, Bir Ali. Siapa pakai belon terus ke sini, ada miqatnya Yalamlam. Yang kedua, tawaf pertama tadi niat miqat. Yang seterusnya tawaf 7 kali. Tawaf 7 kali lah. Di sini tawaf tu. Sini tawaf di sini. Kaabah, di Kaabah Masjid Haram lah, di Masjidil Haram. Memang dalam Kaabah ya, di dalam masjid Kaabah ya, dalam Masjid Haram. Tu kira masjidnya dalamnya. Yang namanya Kaabah. Yang ketiga, lekat kita tawaf. Apa lepas tawaf? Di sini kita sa'i. Sa'i itu antara untuk sa'i daripada Safa dan Marwah. Safa dan Marwah. Untuk fizikal tu nak kuat juga lah. Tawaf tadi pun kena kuat fizikal, sebab yang tawaf ya bukan kita seorang. Berderak-derak awak tawaf Malaysia. Jadi kita fizikal kena kuat dan ikut peraturan. Orang mana kita ngaji si kongang, si kuat badan, jangan merapat ke tengah ya. Pakailah yang telah ditunjukkan oleh mutawif. Kalau kita merapat ke tengah, kalau tadi kami langgar dalam, karena setiap hari adalah dalam YouTube tanggal kita antaranya itu kita langgar supaya kita tadi jangan terikut-ikut, terbawa-bawa dengan perangai orang sinun. Kita ikut apa peraturan yang telah disusun oleh Sidat Travel Agency ini, supaya kita terikut dengan budaya orang rapat untuk berebut. Jangan ikut berebut. Ia boleh merosak kita pun satu ibadah. Ibadah kita rusak dan kita boleh cedera juga dia. Hati-hati, jangan terikut. Asal orang pergi ke sini, jangan. Sabar. Dalam kita nak kejar ibadah tu kena sabar. Niat je dalam hati, doa kepada Allah, ya Allah mudahkan aku dan untuk dapat cium hadiah surga, dapat sembahyang di dalam Hijri Ismail kan. Itu benda-benda yang kalau dapat, alhamdulillah, ya rezeki. Mesti dapat, ada aja kelak. Macam ni kaedahnya yang disunatkan, nak berlambi ke, ya sehingga dia kita boleh merapat lagi turun kita. Okey. Habis kita sa'i pun jauh perjalanan sa'i tu jauh. Walaupun kita tu dah tertutup, ada kipas angin tertutup, ruangannya pun dah nyaman, tapi jangan lupa juga tadi. Kalau kita haus dahaga, minum air zam-zam di tepi ya. Dan disedia ada sidak kerajaan Saudi melalui Khadimul Haramain, penjaga dua tanah haram. Air zam-zam itu
Si bos lagi tak bingung. Cina ni dah puas. Si bayar kau beli kan. Free. Dia lupa sikit spray ya. Spray yang ada lupa. Kena ada dalamnya. Antara benda-benda penting ya. Kadang kita nak berbaris nak ikut orang pejabat nama nunggu. Ibu-ibu orang kan. Tapi siapa ya? Jangan kita fikir Yusuf si setiap orang lain pengalaman orang itu. Si sama. Yang penting, itu seperti awal yang ada niat, ilmu, apa namanya tadi, istighfar kepada Allah Subhanahu, rohani dan jasmani kena ada pergerakan lah. Cerita bagi hiking ya, udah ada dah persediaan, udah ada dah gambaran di kepala kita macam ni. Udah ada gambaran kan itu tadi? Ada gambaran sih. Ada gambaran ah? Ada gambaran. Udah ada lagi orang, ada lagi orang lah. Belum. Teringin dah. Kapasi teringin dah. Babi, amin. Dulu ya Allah. Teringin lagi orang. Alhamdulillah Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agak yang sayur sakti. Ada orang tahu jujur makan. Si tergambar macam ni. Rasa gembira. Gembira apa? Yang gembira si dapat kita nak lukis. Kita tak tahu macam ni. Kita gembira macam ni. Siapa kita tahu? Susah aku nak pandang kau. Susah aku nak pandang macam ni gembira ya. Susah. Si dapat kita nak lukis macam ni. Rasa. Okey. Sa'i sebanyak berapa kali? 7 kali. Lebih kurang dalam antara yang lebih kurang antara Safa dan Marwah lebih kurang dalam 300 meter lebih lah dia. Lebih kurang dalam ambil masa ya sejam lah. Sejam. Berkuatlah. Macam ni ada tawaf tadi ya. Kalau tawaf yang kalau kita ikut yang depan ya, lebih kurang dalam 7 kali, habislah sejam. Sejam. Ada orang pakai tingkat 1 yang pakai 2, ada orang pakai rooftop. Rooftop jauh lagi lah. Punya si crowded takutnya apa? Yang boleh bagi ya. Boleh ya. Yang habis kita sa'i, baru kita tahallul. Tahallul itu salah satu daripada kita keluar daripada ihram. Tahallul tu lah. 3 helai rambut. Syaratnya 3 helai rambut. Okey, yang kelima tertib lah. Tertib tu mesti, mana-mana ibadah mesti ada tertib. Si boleh sukati. Aku mula sa'i dulu lah, aku mula tawaf. Si boleh tawaf dulu, baru sa'i, baru tahallul. Okey. Wajib umrah 2 perkara. Hanya ada wajib umrah, ada sunat umrah, ada wajib umrah. Niat ihram umrah di mikat. Niat ihram ya sah umrah ya. Niat umrah ada di miqat. Yang mana tadi ada mikatnya, mikat yang Lamlam, ada Qarnul Manazir, ada Bir Ali. Kalau orang dari Madinah tadi pergi Bir Ali. Kalau orang daripada Jeddah nya di Qarnul Manazir. Tu kita nak masuk tanah haram tu. Tanah haram tu nya ada barrier, nya ada border. Nya ada border. Dia mana tak kita masuk ada yang pun pala masuk tanah haram. Tanah haram yang masuk orang Islam yang boleh masuk. Yang bukan Islam sih boleh masuk. Ialah kelebihan kita masuk tanah haram. Tanah haram tu bukannya haram, tanah suci. Tanah suci diharamkan kepada selain orang Islam. Yang namanya tanah haram. Bukan haram dia. Bukan. Di miqat. Miqat yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram.
meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram. Okey, niat umrah pertama ialah nawaitul umrata. Pertama tadi nawaitul umrata wal ahramtu biha lillahi ta'ala. Berikutnya nawaitul umrata. Lagi sekali, nawaitul umrata wal ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Biha atau dengannya, kerana Allah Ta'ala. Niat umrah adalah rukun. Niat umrah itu rukun. Niat yang kita sembahyang, salah satu dalam rukun salat adalah niat. Dalam wuduk itu ada rukun. Formula 4 basah 2 kering. Dalam wuduk lah 4 basah 2 kering. Saya dah main kecil balik juga dah dari ustaz. Untuk orang umum tahu, orang tinggi pun dapat belajar. Tadika kan, apa basahnya? Muka basah, tangan sampai siku basah, kepala basah, kaki basah, ia basah. Apa nak kering tadi? Niat kering, tertib kering. Senang saja. Tadi umrah tadi rukun adalah rukun. Sesiapa meninggalkannya, umrahnya tidak sah. Niat di miqat. Niat dia berlaku di miqat. Dari Madinah, jangan tengok kemana tadi lah. Dari Madinah miqat niatnya di Bir Ali. Bir Ali kata. Kalau orang daripada Madinah, start ke Madinah dulu. Mungkin 3 hari dari Madinah, nak masuk ke Mekah, nak umrah yang tadi, kena pakai ihram laki dan perempuan, niat ihram dan apa tadi? Umrah di Bir Ali. Kalau dari Malaysia menuju ke Mekah, niatnya di Karnul Manazil. Manazil. Ingat ya, 2 tempat ya lah. 2 tempat. Ada orang terus dalam belon yang pakai ihram. Jadi Yalamlam namanya. Belon terus menimpas. Kita sedang berada di miqat Yalamlam. Hendaklah maka niat haji dan umrah, niat umrah, ihram dan umrah. Yang akan ada dalam belon. Ada dalam belon. Orang pergi haji lah, ada orang pergi haji. Kalau umrah biasanya 2 tempat tu lah. Karnul Manazil dan Bir Ali. Bir Ali daripada Madinah Munawwarah. Madinah Kelentok yang dapat pakai train laju. Yang ada pakai bas juga. Itu tempat pakai train tak? Pakai bas kan? Pakai bas berapa jam? 5 jam kan? 6 jam. 6 jam. 6 jam pakai bas. Kalau pakai train 3 jam. 2 jam. Laju lagi. Kelak banyak dengan setiap Asy'ari Madan sih boleh makan pakai train. Mana ada setiap sini itu lah. Okey, peringatan penting. Perlu ingat selepas niat maka bersedialah dengan larangan-larangan semasa ihram. Kadang-kadang lupa. Aku dah ihram teh. Kadang mungkin kita first time ataupun orang sudah pernah pergi pun kadang-kadang
Sahur atau mana? Sebab biarlah penting tadi awal persediaan taubat, ilmu kena ada. Awal-awal tengok dah, niat, memang niat. Kedua, ilmu kena ada, persiapan rohani, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Yang persiapannya kena daripada awal-awal untuk sebab apa? Untuk memudahkan kita di situ pula. Memudahkan kita di situ. Sebab amalan tu yang kita sentiasa istiqamah tu antara yang akan memudahkan kita di situ.